Sebelum ini, admin telah menceritakan tempat paling seram di Kuala Lumpur seperti patung bergerak di Muzium Negara, penjara Pudu, Hospital Lady Templar dan banyak lagi. Namun, negeri yang gah dengan kemodenan ini tidak akan lari dengan banyak tempat-tempat seram yang masih menghantui penduduk setempat sehingga ke hari ini. Di sini admin senaraikan 5 tempat paling seram di Kuala Lumpur bahagian 3. You are watching Top 5 Malaysia. Nombor 5, Taska tinggal. Taska tinggal ini merupakan sebuah bangunan yang dibina di Bukit Tunku, Kuala Lumpur dan pada asalnya ia merupakan sebuah sekolah tadika dan sekolah agama. Ramai kaki tangan kerajaan yang bekerja di ibu kota memilih sekolah ini untuk menghantar anak mereka. Tahun terakhir taska ini beroperasi adalah pada tahun 2012, menjadikan ia ditinggal sudah hampir 11 tahun atas alasan yang tidak diketahui hingga ke hari ini. Menerusi YouTube channel Horror Zone YMTT, sewaktu mereka sedang meneroka sebuah bilik di situ, terdapat satu bunyi mengejutkan seperti ada orang membaling barang ke arah mereka. Namun apabila mereka berpusing ke arah bunyi itu, kelihatan tiada sesiapa. Cari tak kena kan ni. Allahu Akbar. Detik seram dapat dirakam lagi ketika mereka sedang melakukan eksplorasi di sudut yang berbeza. Setelah beberapa minit meneroka, tiba-tiba mereka disapa oleh jeritan seorang lelaki yang hadir dari luar bangunan. Kedengaran suara itu seolah tidak jauh daripada kedudukan mereka. Melalui rakaman itu, sebelum kejadian ini berlaku, mereka didatangi dengan satu aura yang menyeramkan, menyebabkan mereka rasa tidak senang berada di kawasan tersebut. Bahagian belakang ni bahagian belakang ni kan. Nombor 4, Banglo Penanggal. Sini kosong ini bangunan, tidak ada orang kawan. Tonton saya. Banglo Agam Angka atau lebih dikenali sebagai Banglo Penanggal ini telah dibina di Jalan Semantan 2, Kuala Lumpur. Banglo ini bertapak di atas bukit bersama 5 lagi banglo yang dikabarkan turut bermisteri. Menurut mitos atau cerita yang pernah diceritakan di tempat ini, pernah tular di media sosial suatu ketika dahulu tentang pesanan yang diterima dari aplikasi penghantar makanan yang mana mendapat tempahan dari banglo ini. Namun apabila penghantar makanan tersebut datang untuk menghantar, dia mendapati bahawa rumah banglo ini telah usang dan tiada orang yang berada di dalam banglo tersebut. Menurut YouTube channel Borneo Para Mitos, mereka berkesempatan merakam beberapa entiti ketika menjelajah kawasan banglo mistik ini. Pada awal eksplorasi, mereka merakam terlebih dahulu kawasan luar banglo tersebut. Namun, sebaliknya terjadi apabila satu kelibat putih yang kelihatan sedang memerhatikan mereka sebelum kelibat itu telah melintas di sebalik tingkap. Diorang percaya tentang jin-jin itu mampu jaga diri diorang dan juga jaga diorang punya sekeliling, macam diorang punya kebun. Di dalam video eksplorasi solo YouTube channel JH The Chapter pula, dia turut berpeluang merakam beberapa momen seram di mana pada pertengahan penerokaannya, dia dikejutkan dengan penampakan satu bayang putih di depan banglo itu. Apabila diteliti, bayang putih tersebut kelihatan seperti Pontianak oleh kerana susuk itu berambut hitam panjang. Nombor 3,
Sekolah Danau. Sekolah Kebangsaan Danau Perdana merupakan sebuah sekolah kebangsaan yang terletak di Taman Desa, Jalan Desa Utama, Kuala Lumpur. Pada tahun 2009, Sekolah Kebangsaan Danau Perdana memiliki jumlah keseluruhan murid seramai 216 orang dan mempunyai seramai 30 orang guru. Sejarah sekolah ini dikaitkan dengan kisah pelajar melakukan ritual sehingga merakut nyawa. Dan pada tahun 2016, sekolah ini telah dipindahkan akibat daripada struktur bangunan yang tidak selamat. Melalui video eksplorasi YouTube channel JH The Chapter, dia telah merasai beberapa momen mistik di kawasan sekolah terbengkalai itu. Salah satunya dia terdengar suara kecil di hujung bangunan. Tidak lama selepas itu, dia dikejutkan dengan satu bunyi jeritan perempuan mengilai di lokasi yang sama suara sebelum itu. Kejadian menyeramkan ini menyebabkan dia berlari tidak cukup tanah meninggalkan lokasi. Macam ada orang siut betul lah tempat ni. Seterusnya, Tok Bugis Channel juga mengambil peluang untuk melakukan eksplorasi di sekolah ini, dan ketika dia sedang meninjau, telah terakam satu entiti mistik di satu sudut kecil di sebuah bilik suram. Bayangan itu seolah sedang memerhatikannya, dan beberapa detik selepas itu, kelihatan susuk tersebut melintasi meninggalkan kawasan itu sehingga lesap daripada pandangan mereka. Nombor 2. Camp TUDM. Beroperasi, Pangkalan Udara Kuala Lumpur hari ini secara rasmi dipindahkan ke Pangkalan Udara Sendayan Port Dickson sebagai Camp TUDM atau Tentera Udara Diraja Malaysia bertapak di Jalan Lapangan Terbang Lama, Sungai Besi, Kuala Lumpur. Camp ini mula beroperasi semenjak tahun 1941 yang berperanan mengoperasikan skuadron penerbangan serta pertahanan udara. Berdasarkan sejarah, lapangan terbang dengan kemudahan landasan sepanjang 273 meter itu awalnya ditubuhkan oleh British dan turut beroperasi sebagai lapangan terbang komersial British, dan kemudian secara rasmi menyerahkan pangkalan udara ini kepada Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu bagi kegunaan TUDP atau kini TUDM pada 25 Oktober 1960. Selepas hampir 77 tahun beroperasi, pada tahun 2018 TUDM secara rasminya berpindah ke Sendayan Negeri Sembilan kerana dikabarkan memberi laluan kepada projek Bandaraya Malaysia. Melalui YouTube channel Rais Hamid, satu kisah dikongsi oleh seorang penontonnya iaitu seorang isteri kepada anggota tentera berpangkat tinggi yang menetap di dalam kamp TUDM. Pada akhir operasi kamp ini, ramai yang berpindah keluar meninggalkan beberapa buah keluarga termasuk individu ini. Pada suatu hari, si isteri mengambil keputusan untuk pergi berjoging di kawasan kamp. Namun sebaliknya terjadi apabila dia melalui beberapa detik seram. Sedang dia berjoging, tiba-tiba dia dikejutkan dengan satu tamparan angin melintasi wajahnya. MKL ni ditutup. Jadi rutin harian dia pada waktu pagi yang si isteri ni adalah berjoging di waktu pagi. Dan kalau korang nak tahu jugalah, situ pemandangan dia sangat-sangatlah best sebab rumah pegawai-pegawai tinggi ni dia ada dekat belah atas bukit tau. Jadi kalau nak jogging tu turun bukit memang best. Lepas tu ada pula satu laluan tu dekat sebelah kanan kau akan lalu dekat tepi padang golf. Kalau subuh-subuh tu memang cantik lah. Pada satu hari inilah di saat semua orang dah mulai pindah, tinggal beberapa family je yang masih stay dekat dalam base tu. Jadi orang pun dah tak ada, banyak bangunan dan rumah dah ditinggalkan. Lepas subuh dia pergi keluar lah jogging macam biasa. So track laluan dia untuk jogging ni, dia akan turun dekat rumah dia akan lalu dekat jalan belakang yang lalu dekat padang golf tu, dan dia akan tembus semula dekat kelab rekreasi Tentera Udara. Lepas tu sebenarnya dia boleh naik balik masuk ke laluan ke penginapan pegawai. Tapi pada hari itu, masa dia nak menuruni, nak berjoging tu kan, lalu dekat laluan padang golf tu, dia jogging. Lepas tu tiba-tiba macam
dia rasa macam ada angin tau, lalu dekat depan macam sap, macam tu tau. Jadi dia macam tersentak lah. Tapi dia tak ada fikir apa-apalah sebab selama ni dia jogging kat situ okey je. Jadi dia meneruskan laluan dia, meneruskan larian dia ikut laluan tu. So, di saat dia ingin berpatah balik ke rumah, dia berhenti sebentar untuk mengikat tali kasut sebelum meneruskan perjalanan. Sedang dia mengikat tali kasut, dia tergerak hati untuk menoleh ke belakang dan dia tergamar melihat satu lembaga berbaju putih serta berambut panjang menutupi wajah sedang berdiri di belakangnya. Pusinglah belakang. Dia pusing belakang aja, nampak ada satu lembaga tengah berdiri berpakaian putih panjang, berambut panjang macam tu, tutup muka. Senang cerita. Rentetan daripada kejadian itu, dia dikabarkan telah pitam akibat daripada kejutan melampau. Peristiwa ini turut dikaitkan dengan beberapa kemungkinan asbab masih tiada projek yang dibangunkan di kawasan ini akibat daripada lokasi ini sangat angker. Menurut sumber, terdapat satu jerat Cina bertapak bersebelahan dengan kamp TUDM Kuala Lumpur ini. Nombor 1. Banglo Mafia. Di tengah-tengah ibu kota, tersergam sebuah rumah banglo lama yang kelihatan begitu besar dan gah berdiri di sebuah kawasan penempatan elit. Banglo yang terbiar ini ada kisahnya tersendiri yang sering membuat penduduk setempat bimbang. Digelar sebagai Banglo Mafia, rumah ini dimaklumkan pernah berlakunya perbalahan dan pertempuran melibatkan kejadian tembak-menembak yang berlaku membabitkan kumpulan mafia kongsi gelap di sekitar Kuala Lumpur. Jika melawat kawasan ini, ada yang berkongsi tentang kesan-kesan tembakan pada dinding banglo ini yang jelas kelihatan sehingga hari ini. Menurut para pemburu paranormal, ketika mereka melakukan eksplorasi, ramai yang menerima gangguan lelaki tua yang tidak dikenali. Ketika JH The Chapter meninjau kawasan ini, dia dikejutkan dengan jeritan seorang lelaki yang datang dari arah dalam rumah agam mafia yang ditinggalkan tersebut. Suara lelaki itu seperti menghalau dan menghalangnya daripada memasuki kawasan rumah itu. Siapa tu? Hush. Tidak lama selepas itu, sedang dia meneroka setiap sudut dalam banglo ini, tiba-tiba dia diancam apabila terdapat seorang lelaki membaling barang ke arahnya sambil menjerit, dan menurutnya ini adalah lelaki yang sama yang menghalaunya di awal eksplorasi dan dia menyifatkan lelaki ini sebagai individu yang tidak sioman. Itu sahaja video pada hari ini. Antara kelima-lima tempat ini yang manakah paling seram dan berikan sebab-sebabnya. Komen juga idea video seterusnya. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit.